dengan petani. Sudah, kita sudah di babak akhir kempen di 6 pilihan raya negeri. Banyak yang disampaikan, ada yang berikan pandangan alternatif. Duduk depan. Ya. Boleh, saya minta diam ya. Tak apa, sabar sekejap, dia akan duduk. Baik. Ada yang bagi pandangan, ada yang gunakan ruang demokrasi pilihan raya untuk mencerca dan maki hamun. Ini tidak baik. Pilihan raya ini bukan masa kita untuk memaki orang, cerca orang. Jangan jadi tin kosong. Jangan gunakan ruang ini untuk lepaskan geram. Sebab saudara-saudara, kita bertanggungjawab untuk membela nasib rakyat di negeri-negeri ini. Kita bertanggungjawab pastikan hari ini kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan, negeri harus terima kenyataan. Dia mesti berunding baik dengan kerajaan perpaduan, bukan maki hamun orang. Kamu nak menang sorak, kampung tergadai. Sebab itu kita kena ingat, apakah yang nak dikemukakan? Apakah yang nak dikemukakan? Apa rekod dia? Kita kena terangkan. Saya nak tanya negeri-negeri ini yang diperintah oleh pembangkang, tanya apa yang mereka dah lakukan. Selesaikan masalah air dan banjir di Kelantan? Selesaikan masalah kemiskinan di Terengganu? Selesaikan masalah kemiskinan dan pembangunan di Kedah? Ya. Bolehkah mereka saingi pembangunan prasarana di Pulau Pinang? Boleh mereka saingi dan beri alternatif lebih baik di Selangor? Apakah boleh menjamin perpaduan rakyat dan penambahan projek dan pembangunan di Negeri Sembilan? Ini yang patut kita soal. Dia boleh cerca dalam semua ceramah mereka, PAS dan Bersatu terutamanya, Perdana Menteri bodoh, Perdana Menteri keliru, dan Tan Sri Mahidin sebut Perdana Menteri 8 bulan tak buat apa-apa, tak ada rancangan. Ya, mungkin kerana dia sibuk kira duit, saya tak tahu. Tapi kalau dia tengok, saya nak bagi jawapan. Masalah harga padi puluh tahun tak diselesaikan. Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan mengumumkan naik harga padi dari 360 ke 500 ringgit. Faedahnya kepada siapa? Saya tanya, apakah PAS dan Bersatu buat? Mengapa tak naik harga padi? Orang pesawah padi ramai juga yang sokong PAS. Mengapa masa dia ada kuasa tak bantu pesawah padi dan naikkan harga padi? Dia ada kuasa, dia ada majoriti di parlimen, dia ada jemaah menteri. Mengapa tidak naikkan harga padi sehingga kerajaan perpaduan naikkan harga padi? Dia tak jawab. Dia jawab, dia kata kami dah cadang dulu. Kalau dia cadang, saya nak tanya, mengapa dia tak laksanakan? Cadang ni pembangkang. Macam Mahfuz dulu dia cadang, dia pembangkang. Ini dalam kerajaan, mengapa tak laksanakan? Satu. Kedua, kita lakukan noktah kemiskinan. Noktahkan kemiskinan tegar. Dan ini Menteri Nazir Shukri di antara orang yang paling gigih membantu rakyat paling miskin di negara kita. Ya. Jadi kita sebenarnya pelaksanaan kata-kata.
Apa maksud kemiskinan tega? Kita menteri-menteri boleh tidur nyenyak, rakyat susu pun tak boleh beli untuk bayi. Saya selalu bagi contoh uniform sekolah. Ada yang maklum tak ada wang untuk beli uniform sekolah. Sebab itu kita katakan projek ini penting. Selesaikan masalah kemiskinan tega. Mengapa PAS Bersatu tak buat dulu? Dia ada 3 tahun peluang untuk buktikan dia ada keupayaan. Dia buat atau tidak? Lepas pasal nak bising apa lagi? Jadi tak ada modal, akhirnya bila nak pangkah makcik kata, betul Anwar buat kemiskinan, betul Anwar naik harga padi, betul, tapi saya nak masuk syurga. Jadi itu akhirnya parti politik menjadikan agama sebagai tunggangan politik. Sebab itu saya kata, nak kritik boleh, tak payah cerca dan maki hamun, tak payah hina orang dan perbodohkan orang. Kerana rakyat yang berfikir kalau walaun lain, apa abang kata Allahu Akbar, curi nadir bumi reas, Allahu Akbar, bala hilang, Allahu Akbar. Ya, tak boleh. Sebab tu saya kata, kita ukur dari segi apa yang kita lakukan. Ya, baik. Apa lagi? Harga getah turun. Dah harga getah turun, jadi ceiling harga getah kita cuba naikkan. Mengapa tak naikkan tahu sudah? Yang naikkan kerajaan perpaduan. Berapa? Dari naik sampai RM2.70. Cukup? Tak cukup. Masih rendah. Masih susah berkebun kecil getah. Tapi saya nak tanya, mengapa PAS Bersatu tak naik? Mengapa tidak naikkan? Ya, nak syarah saja. Kita nak tegakkan Islam, ya. Tapi kamu kaya, kamu tegak Islam, allowance kamu tambah, majlis kamu tambah, rakyat kekal miskin. Mengapa diperbodohkan rakyat begitu rupa? Sebab itu peluang esok kita mesti ambil tindakan, bawa perubahan islah mastata'tu tu. Boleh? Apa lagi? Saya beberapa tempat sebut, mana-mana majlis macam ni aman, alhamdulillah. Tapi peranan polis tentera yang menyebabkan pelabur yakin negeri aman, jasa siapa? Polis tentera. Lahad Datu apa berlaku? Serangan gerombolan pengganas Sulu menyerang dan ada angkatan bersenjata kita, polis, meninggal dunia. Ada yang cedera. Kami yang menyaksikan pantomin itu, ramai yang menangis. Tuanku yang di-Pertuan Agong tak tahan menangis. Kenangkan nasib mereka. Tapi saya nak cerita bagaimana layanan kita terhadap mereka. Ada tak perasaan gaji setelah 10 tahun? Rumah dia yang buruk, tandas dia yang pecah, pintu rumah yang tak di-repair, apakah kita baiki? Pernahkah PAS dan Bersatu bangkitkan isu ini dan selesaikan masalah dalam kerajaan? Saudara, yang bodoh inilah yang bagi 200 juta kepada polis, 200 juta ringgit kepada tentera, dan selesaikan masalah sementara. InsyaAllah dalam belanjawan madani Oktober kita akan tingkatkan. Sebab katanya wang tak ada. Bolui. Wang tidak ada. Betul ke wang tidak ada? Masa yang sama, Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Mahidin belanja 38.5 juta ringgit untuk naik taraf dan indahkan Seri Perdana, rumah rasmi Perdana Menteri. Saudara, yang korban nyawa tak dapat kemudahan minta 40 juta di Lahad Datu, dan kamu nak cantikkan lagi. Kalau pecah, ya,
Tapi ini dah, kapetnya dah cantik, diganti. Kerusi meja yang indah diganti. Mana saya tahu? Saya Perdana Menteri sekarang. Saya pergi tengok store, tengok kerusi cantik lagi, diganti kerana tak sesuai dengan standard. Ya, sudah. Ini nak menunjukkan karakter. Tapi bila turun, hidup Melayu. Orang Melayu kita ditindas oleh Cina di AP. Kita pun, iyalah betul juga. Kita tengok pesawah padi miskin. Ini semua salah di AP. Pekebun getah, harga getah jatuh. Ini di AP punya hal. Dia sebut, inilah yang kita lawan untuk pertahankan Islam. Allahu Akbar. Amanda ni kamu ada kuasa, pasal apa tak bantu? Baik, apa yang saya buat? Baik, di dalam lapor saya cek dengan Saifuddin Nasution, saya semak dengan Menteri Pertahanan Mak Hassan, dia kata ya, mereka perlu 40 juta. Pagi dia beritahu ya, petang saya sign cek 40 juta untuk PDRM. That is leadership. Ini yang leadership dengan conscience. You prihatin terhadap nasib rakyat, bukan jerit masa pilihan raya. Tak ada makna kalau saya guna ini nak maki orang, nak cerca orang, nak perbodohkan, termasuk PAS satu bersatu. Bukan maksud saya. Tapi saya nak tanya, masa kamu perintah, sebab apa tak buat? Kemudian dengki, kita buat ini, semua saya sebut sebahagian kecil ni, kita tak buat apa. Itu yang dia kata, hari-hari mantra itu. Bila dia sebut, Perdana Menteri Anwar ni, dulu tepi, PM tepi, PM tepi, PM tepi. Sekarang saya duduk tengah. Jangan takabur. Don't display your arrogance of power. No, tak boleh. Hina orang. Sudah ukuran apa? Saya tegaskan, ukurannya pelaksanaan kata-kata masa kita kuasa. Ini dah perintah 10 tahun, lepas kena berhenti, kalah, hilang deposit, saya tak ada duit. Tapi kita orang Melayu kena bersatu, kena jaga Melayu ni. Kita tak Cina habis ambil kita. Sudah, it means nothing. Testnya kalau saya besok, kalau orang tanya, Anwar, you cakap banyak dulu, bantah sana reformasi sini semua. Okey, you Perdana Menteri, Zahid, Nancy ada, buatlah. The test is now. Do your best. Islah mastata'tu. Do your best now when you are in power. Ini sudah ujian. Apa lagi yang kita buat? Saya sebut saya tandas, di mana pun saya cakap saya tandas. Ada tak tandas di Sungai Petani, di Gurun, di Lahak Yue, di Pulau Pinang, Corok Kudung, Corok Putih, di Baling, Jeneri. Saya pergi sekolah menengah kebangsaan Telui Timur, Telui. Ada tak tandas rosak? Ya, termasuk di Telui. Saya tanya pengetua, saya pergi ke Jeneri, program Felda, naik helikopter. Anwar naik helikopter, salah juga. Saya naik helikopter kerajaan, program kerajaan berapa? Saya tak boleh naik swasta punya. Saya kena ikut kemudahan kerajaan. Ya, yang hanya dengki saya. Tapi bila saya jumpa pengetua sekolah menengah Telui, tanya dia kata, ada Tok Seri sekolah. Berapa tanda rosak? 4. Tadi saya turun di Neraka, tanya cikgu tu, berapa sekolah menengah? Sekolah apa jadi? Sekolah menengah kebangsaan Neraka. Saya nak test Mahfud, dia calon, dia tak silap jawab, kena dia. Sekolah menengah kebangsaan Neraka. Saya tanya cikgu, nak repair berapa sekolah, berapa tandas? Dia kata semua 24 dia repair.
Tak apalah. Saya kata semua rusak. Tak, ada yang cat aja, ada yang bagi bersih. Baru sekarang saya nak tanya, masa bersatu jadi Menteri Pendidikan, pas Menteri dalam kerajaan, pasal apa tak repair tandas sekolah? Berapa kos? 1.4 bilion termasuk klinik bidan, klinik kesihatan. Sudah. Ini anak-anak kita. Anak-anak kita belajar. Ingat, saya sebut anak-anak kita. Masalah menteri ni, dia ingat anak-anak menantu dia saja. Ini problem. Saya dah bagi tahu. Anak kita ni maknanya anak Melayu, anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Dayak anak saya, anak Melanau anak saya, anak Kadazan anak saya. Baru boleh jadi pemimpin di Malaysia ini. Ini anak media anak aku, anak orang lain hampa punya pasal. Dia kena ingat, saudara. Macam mana kita nak cakap soal Kulim high-tech, digital technology, green hydrogen, tandas pun tak boleh repair lagi. Sebab tu saya realistik, saya start with the basics. Apa dia basic? Basicnya orang miskin, basicnya harga padi, harga getah, tandas, klinik. Itu yang basic yang kita selesaikan. Then kita cakap soal lain. Baik, now second topic. Ada masalah sikit lagi. Tadi Wang Yi, tahu Wang Yi, Menteri Luar negara China, dan Politburo, bukan jadi Menteri Luar, dia pemimpin di antara pemimpin kanan negara China. Dia teks saya, dia kata dia nak jumpa Perdana Menteri. Allah, saya kata saya duduk kempen di Kedah, saya tak boleh ada di Kuala Lumpur itu betul saja, kalau balik masa panjang sangat. Dia kata tak apa, Datuk Seri di mana pun tak apa. Jadi saya kata boleh tak main Pulau Pinang? Okey. Jadi Menteri Luar nak jumpa kita, dia sanggup turun ke Pulau Pinang. Orang tanya pasal tak suruh turun Dalok Stang. Boleh, tapi nanti dulu lah. Jadi main. Saudara bayangkan, Menteri Luar Cina ni, ekonomi dia, penduduk dia 1.4 bilion. Ekonomi dia di antara ekonomi terkuat di dunia. Pelaburan dia trilion di luar negara. Sudah, dia datang dengan maksud untuk meningkatkan kerjasama pelaburan dan perdagangan dengan Malaysia. Dan saya sebagai Perdana Menteri, saya tak kata jaga Penang tak. Mula saya jumpa dia seorang, dia nak jumpa Empat Mata, saya jumpa Empat Mata dulu, kemudian jumpa yang lain. Saya bagi tahu, saya cerita pasal Sarawak green hydrogen dan EV yang agak maju ke depan. Saya bercakap pasal Selangor, saya cakap pasal Negeri Sembilan, Kedah. Saya cakap juga Kulim high-tech tu projek kerajaan persekutuan, pelaburan kemudahan kerajaan persekutuan. Ya, tapi dia kata tak apalah, dia tak mau baca maklumat secara terperinci. Ya. Tapi yang saya sebut Wang Yi ni, begitu image kita begitu sekarang. Dia sebut depan menteri-menteri lain, menteri luar ada, Anthony Loke ada, Lee Kang ada, ketua menteri ada. Dia sebut, dia kata saya regard Prime Minister Anwar is my dear friend and I want to support him and Malaysia. Ya, ini baru hubungan antara bangsa. Ni tu kawan dengan siapa saya tak tahu. Nak maju macam mana? Baik, itu bab dengan Cina. Minggu sudah Tayyip Erdogan, Presiden Turki, dia nak telefon. Kemudian, dan kali ini saya buat video conferencing, ambil gambar sekali. Sebab dia berkata, Nuah bohong.
Ada orang seorang tu dia tak ada. Anwar muhong, Anwar muhong. Apa dia ni politik macam ni? Ya. Dia telefon saya kerap, Datuk Seri Zahid tahu. Kadang-kadang kalau bercakap soal keluarga, kawan, saya tak rekod lah. Tapi yang ni saja saya rekod. Apa dia kata? Pertama dia kata, Anwar, ni elections ni tengok, dia di Turki, dia anggap kita saudara dan sahabat. Dia tanya bagaimana kedudukan pilihan raya supaya dia anggap kita boleh menang dan kuat. Ya. Dunia dan tukar main. Okey, dia tanya pelaburan. Turki ini very advanced in drones, yang kecil yang besar. Dia jual ke Rusia, dia jual ke Ukraine, dia jual ke banyak negara. Dan dia kata dia sedia sanggup buat factory untuk produce drones di Malaysia. Kemudian dia bincang soal Islam. Di barat ini ada meningkatnya Islamofobia. Apa Islamofobia? Kegiatan menentang, menghina, termasuk membakar Al-Quran. Dan dia rasa melampau. Jadi dia cadang kepada saya, dia kata, Anwar, boleh tak we work together, kita take the lead. Saya kata, saya baru lagi, you lead. No kata dia, I and you, Erdogan dan Anwar, we take the lead untuk pertahankan imej Islam di dunia ini. Pernahkah masa Mahathir Perdana Menteri dia bercakap macam tu? Pernah bercakap dengan Presiden PAS pasal macam ni? Ya, kerana keyakinan, bukan sebab Anwar, bukan sebab Zahid, sebab kerajaan perpaduan yang kuat dan dukungan rakyat termasuk Kedah. Ya. Ini dia. Dan ini rekod. Sebelum itu, sudah tahu Tuanku Sultan Brunei datang. Berapa kali dia datang dalam masa 8 bulan. Kemudian dia datang dan dia bercakap meningkatkan hubungan kerjasama, perpaduan dan juga pelaburan. Kerana Brunei walaupun negara kecil, wangnya banyak, dan pelaburannya itu boleh meningkat tinggi. Jadi dia kata dia akan minta kaji supaya menambah pelaburan. Untuk apa ini semua? Untuk rakyat kerja, untuk anak muda. Ya. Perikatan Nasional kata ada rancangan 30 tahun cari pekerjaan 100,000 orang. Cari anak muda, seorang tanya, you umur berapa? 20. Umur 50 pun ada kerja. Rancangan 30 tahun, hang tua lah dapat kerja abang, oi. Ya, 30 tahun 100,000. Ni tanya saya, bukan saya. MITI, Menteri Pelaburan, Jemaah Menteri. Baru ni Datuk Seri Fadilah di mana pernah pergi Europe, pergi Afrika, bincang soal pelaburan tambahan. Sudah, rancangan kita dengan pelaburan negara China sahaja 28,000 orang. Campur semua kita boleh capai 40-50,000 tambahan peluang pekerjaan. Perikatan Nasional 30 tahun 100,000. Kita 2 tahun kita boleh selesai jangkaan kalau pelaburan sampai macam ini. Kalau kerajaan kita kukuh dan kuat, kalau kerajaan kita stabil, jangan ikut jumlah nak ambil alih, tapi kerja tak buat. InsyaAllah kerajaan perpaduan madani akan kekal 5 tahun. Untuk apa? Bangunkan negara ini. Tengok Infineon, syarikat Jerman, berapa? 25 bilion. Tengok, untuk besar Kedah bawa. Dia kata, tak apa, saya tak mau jawab dia. Saya nak beritahu fakta. Hampir 2 bulan yang lalu, pengurusan Infineon datang Malaysia, jumpa saya panggil Tengku Zafrul bersama.
Masa itu mereka belum buat keputusan sama ada di Jerman, kerajaan Jerman minta labur di Jerman ataupun di Amerika. Boleh jadi calon. Ni Datuk Seri Zahid ni sahabat saya. Dia tengok peluh 10 minit dia tak tahu ya. Baik. Tak apa. Saya nak habis cepat. Dia datang jumpa sebulan setengah. Dia tanya isu beberapa question. You kena tahu. Pelaburan bukan saja. Oh, saya pisah pelaburan. Tak. Orang nak labur 25 bilion. Ingat senang-senang dia terima. Tak. Dia tanya soalan. Number one. Apakah kerajaan ini stabil? Dan boleh bertahan 5 tahun? Jadi saya jawab. Saya bagi kenyataan Premier Abang Johari, Ketua Menteri Sabah Haji Ji, Datuk Seri Zahid dan PH. Dia tengok papar. Lepas itu bila gambar kita, saya, Abang Jo, Haji Ji dan UMNO masa penamaan calon, kita hantar ke Germany to prove that election state satu hal, tetapi kerajaan persekutuan kekal bersama dalam perpaduan untuk 5 tahun. Okey, dia puas hati. Soalan kedua, ekonomi madani. Dia kata dia dah baca Madani, Malaysia Madani dan ekonomi madani. Tapi dia tanya, apakah ada perubahan? Apakah betul akan kekal? Apakah betul clear, jelas bahawa Malaysia akan diangkat menjadi satu negara gergasi ekonomi di rantau ini? Itu cita-cita kita. Saudara, bagi peluang kita kerja. Dengar orang Kedah betul-betul. Bagi peluang kita kerja dengan aman, insya-Allah kita angkat Kedah dan Malaysia gergasi ekonomi rantau ini. Dia puas hati dengan jawapan. Soalan ketiga, rumit sikit. Dia tanya saya, ini ada perkembangan perkauman fanatik agama yang sempit. Apakah akan menjejaskan keselamatan negara? Dengar jawapan saya. Saya kata, ya ada. Tapi kita mampu kawal. Dan kalau mereka melanggar had dia, menimbulkan huru-hara kekacauan, saya akan gunakan seluruh kekuatan negara ini untuk menentang mereka supaya negara ini aman. Saya jawab, orang nak cuba gaduh, timbulkan pergaduhan, Cina nak ambil alih, DAP nak ambil alih, Kristian nak ambil alih Pulau Pinang. Saya kata, tunggu lepas pilihan raya. Kalau hal ini berterusan langgar peraturan, langgar undang-undang, saya dan seluruh jemaah menteri akan bertindak tegas menyelamatkan negara daripada orang huru-hara ini. Bila kita bagi jawapan itu, saudara kena betul-betul. You must understand, this is what governance is all about. Kalau orang tak datang, kamu boleh melalak lah, boleh cerita lah, boleh pukul gendang lah, kata oh ramai ni sebab kulit. Tak. Dia soalan dia tu kita kena jawab dan yakinkan. Dan oleh itu, dengan cara itu sahaja, selepas itu dia buat keputusan. Bila? Dalam 10 hari yang lalu. Tapi Menteri Besar Kedah tu kata dia dah sign 2 tahun sudah. Boleh jadi dia sign apa, saya tak tahulah. Boleh jadi kerana Kulim High-Tech nak buat pagar baru ke apa, saya tak tahulah. Tapi pelaburan diputus. You boleh Google Infineon, you Google, anak muda, you Google, you tengok. I'm not lying, it's a fact. Ni cabinet members tahu. Dia baru putuskan 10 hari yang lalu. You Google if Infineon, dia tengok decision of the board, the International Board of Infineon in Germany. Okay, faham? Ini beza dengan apa yang disebut. Sebab itu keperluan kita bersama. Orang marah, Anwar kena terima keputusan. Saya akan terima keputusan apapun, tapi kena ingat yang sealiran. Pasal apa senang dengan Selangor,
senang dengan Negeri Sembilan, senang dengan Pulau Pinang, senang. Satu dasar, satu haluan. Dengan Perlis gagah jugalah, ya. Dengan Kedah susah. Oh, salah saya. Bukan. Hang maki aku hari-hari, perbodohkan, hina saya, cerca saya dan kerajaan. Kemudian tulis surat, boleh tak saya jumpa bincang sikit? Saya kata tak lah. Dia macam lagu Elvis Presley lah. Ikut Presley dulu. Return to sender. Dia hantar balik. Address unknown. No such number. Baik. Ni orang baru tak ingat Elvis Presley. Nancy ingat lah lagu tu. Baik. Jadi keputusan kita apa? Selamatkan negara ini. Sudahlah. Semua kita nak jadi. Saya nak jadi Muslim yang baik. Saya nak jadi orang Melayu yang bangga dengan budaya dia. Tapi saya tak mahu jadi Perdana Menteri yang menimbulkan huru-hara antara kaum. Saya nak, sementara saya angkat Melayu, saya nak anak-anak Cina, anak-anak India, Siam, Dayak, orang Sarawak, Sabah, anggap kita ini betul-betul kasih kepada mereka seperti mana mereka kasih kepada kita. Apa? Ini saja. Jadi pilihan raya ini, pertama, jaga perpaduan kita. Kedua, tengok program apa untuk bangunkan. Boleh cakap, boleh maki, selesai dah masalah orang kampung, selesaikan masalah sekolah, selesaikan masalah hospital. Kita kena buat. Orang boleh kritik dan cerca, tapi saya nak bagi jaminan ini. Kemudian saya pun, nasib hidup saya tidak mudah. Sudah pun tahu, penjara saja hampir 11 tahun, kena pukul setengah mati, kena aib tiap hari, ya. Jadi apa, nak dendam, nak marah? Tak ada. Saya maafkan semua. Tun Mahathir itu dah lama saya maafkan. Tapi jangan buat lagi. Ini aku maaf, tendang sekali lagi. Tak apa, saya maafkan. Lepas kita duduk, saya tendang sekali lagi. Dia jawab baik. Jangan. Tapi satu perkara yang saya tak tahu langsung apa dia. You curi tanah bumi, you sakau rare earth, you curi bala, you curi projek Jana Wibawa, you sakau duit rakyat, saya akan kejak dan caman sampai habis. Sebab itu bukan soal pribadi, bukan soal duit saya, duit rakyat. Jadi kena ingat, supaya kita dapat bangkitkan perubahan ini. Saya tahu tidak mudah. Dia bercakap lah apa-apa, tapi bila nak undi, dia kata ni, nak bagi kat Cina DAP ke, nak bagi kat Bersatu ke PAS? Dia pakai macam tu. Nak masuk syurga ke, nak masuk neraka? Letih lah kita jawab. Makcik ni kuliah high-tech, Infineon 25 bilion. Betul, saya sokong. Saya nak anak saya masuk universiti. Terima kasih dapat beasiswa. Tapi di antara neraka dan syurga ni saya. Itulah bagaimana agama menjadi tunggangan sehingga mengelirukan rakyat. Jadi saudara, terima kasih banyak pada malam ini. Tidur awal, ya, tidur awal, besok bangun pagi, lepas subuh, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, undi dengan baik. Boleh? Jadi saya sekali lagi nak minta calon semua naik dengan Datuk Zaid dan Nancy sekali, dengan Tim Malam Tinggi sekali. Wan, dua dia Wang. Alright.
kekal 5 tahun. Kekal 5 tahun. Kekal 5 tahun. Kekal 5 tahun. Kekal 5 tahun.